أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشنا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah. Baik, sebelum tu sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nak pakai macam mana? Duduk sini baru elok. Tak boleh pakai. Start pakai spek. Spek arwah. Spek arwah. Spek tu. Duduk situ baru elok. Ada satu lagi. Ada satu lagi tau. Ada dua spek. Jadi tadi ada spek dia tapi tak boleh pakai. Power lah ustaz pakai spek arwah.
Yang ni tadi. Tengok bawah. Alah siapa pun ada. Baca tu pening aja Ustaz Dalam ni pun letak ada ni. Ustaz. Dalam ni Tak pun ada. sesuai pening. Tak sesuai pening. Hak Ya. ni pun ada, hak ni pun ada. Pilih kalau apa nak nak. Pakai spek dia nampak macam cerdik sikit kot. No? Allah doa cerdik dah. Ni hak ni kalau apa nak nak pilih spek mata. Betul lah. Dia nampak macam cerdik lah. Macam Nanti saya pergi kedai RM2 beli. Alhamdulillah. Tak boleh. Oh, jadi kelabu mata. sakit mata. Sakit mata. Saya boleh pakai spek yang tak ada apa-apa kosong. Dan saya tak apa, okay, tak ada masalah. Dekat tak apa. Kau ada mata elok kau nak pakai spek. Yang pakai dia tak nampak. Kalau boleh semua pakai. Dan tak ada dalam keluarga saya yang pakai spek. Dalam keluarga saya tak ada orang pakai spek. Sama ada anak menakan ke, pak menakan ke. Pak menakan ada hak sebelah mak ada pakai. Dua-dua orang pakai. Ada ayah tak pakai. Baik. Ani. Saya pergi mengajak pagi tadi. Apa dia kedai tom yam. Ada seorang hamba Allah dia bungkus dalam ni. Dia kata Ustaz, ni hadiah untuk Ustaz. Saya pegang apa nama berpoket. Nak pergi main subuh tadi. Oh, cincin. Sedang elok. Batu keras. Tak tahu nama. Laki-laki. Bukan cincin biasa-biasa. Tak ada ustaz biasa-biasa. Luar biasa. Wallahu a'lam, tak tahu. Baik, kitab kita Aqidatun Najm awalnya. Kitab kita I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah pada halaman Rumi 124 Jawi 172 Jawi. 172. Baik. Nombor 10 di bawah tu Quran Mushaf Ali. Tak habis lagi kita bicara bab Syiah ni. Tak habis lagi kita bicara bab Syiah. Syiah lah paling panjang tajuk dalam ni. Syiah paling panjang. Sebab akidah dia banyak menyimpang. Yang banyak menyimpang. Apa dah? Setakat saya mengaji dulu 22. Mazhab Syiah. Kalau lepas habis Syiah ni, nanti saya nak cuba syorkan. Nampak lagi nak habis Ustaz. Tak lama dah. 3-4 bulan lagi. Nak habis bab Syiah. Dah seminggu sekali, dah sebulan sekali. Betul no. Sebulan sekali je. Okey. Lepas habis Syiah, saya syorkan untuk muka 292. Kita langkau dulu. 292 tu buku Wahabi punya. Okey, boleh. Habis sejarah Syiah ni, kita langkau dulu, ambil sini dulu.
Benda hak duk top sekarang. Eh? 292. Sama dah hak Kak Ifan dengan saya? Boleh no? Kita ambil tengok hak duk jadi lah ni. Lah ni Syiah dengan ni hak top nah. Pergi Kedah katanya Syiah Sabaiyah. Di Kedah Syiah apa? Sabaiyah. Sabaiyah ha. Saya Google lah bang. Seingat saya Syiah di Malaysia ni Syiah Ja'fariyah apa? Dia kata Sabaiyah ke? Saya rasa Ja'fariyah. Tak tahu. Dia kata Sabaiyah. Sabaiyah. Tak tahu. Saya dengar, sedengar saya biasa duk dengar itu Ja'fariyah rasa. Oh. Siapa yang download AI cuba tanya tengok. Mazhab Syiah di Malaysia. Dia abang. AI kan, ada orang pakai AI tak? Boleh tanya soalan. Cakap dengan AI. Baik, nombor 10 daripada hak pahaman Syiah ni, Quran Mushaf Ali. I tell you after that. After this topic. Then we Habis Syiah dah skip dah buat 292. Understood. Okay. Sebahagian kaum Syiah berpendapat bahawa Quran yang dipakai ialah Quran Mazhab Ali. Kan kita ahli sunnah ni, sedangkan kaum ahli sunnah berkeyakinan bahawa mazhab yang dipakai ialah Mazhab Uthman. Syiah dia pegang Mazhab Ali. Dia pun tambahlah tu. Kan mereka kan banyak taqiyah. Ali penulis wahyu. Ali penulis wahyu. Masuk dah. Tahu dengan Zaid dengan Sabit. Zaid Sabit. Tak tahu. Tak perasan. Dia banyak orang juga penulis tu pun. Tapi Sayyidina Ali itulah pasal Nabi akui dia gedung. Dia adalah pintu ilmu. Pintu ilmu. Ya. Jadi mazhab hak depa kata depa pakai mazhab Ali. Adapun hak ahli sunnah berkeyakinan bahawa mazhab yang dipakai ialah mazhab Utsmani. Rasam Utsmani tu. Iaitu sebagai mazhab. Dia pegang sebagai mazhab. Mazhab yang tersiar di Indonesia sekarang. Dan dapat cetak banyak, dapat letak masjid-masjid. Kena kacau juga buat ni. Ada pernah berlaku di tempat kita ni. Dia cetak, dia tambah ada surah Al-Mu'min, Al-Muslimun, surah apa, dia macam-macam lah. 7-8 surah lagi dia tambah. Lepas tu dia pergi konon wakaf untuk masjid. Wakaf buka nak baca. Satu. Yang kedua, ada cetakan, saya rasa hak ni cetakan orang Kapiak. Orang Kapiak jenis orientalis ni. Sebab apa? Sebab kalau kita tak perasan, kalau kita tak perasan kita baca. Kalau orang biasa baca Quran, tak apa dia baca. Bersibuk. Jadi pelik. Ya'malun, contoh ya'malun jadi ya'lamun. Dia bertukar gitu.
tukar. Boleh kata hampir satu Quran tu lah tempat itu. Kena orang tak perasan. Tapi oleh kerana Tuhan kata janji dia nak jaga. Kita baca kita tahu dia tak betul. Nah, bila kita baca, awak pelik ni. No, kita akan rasa. Tu Tuhan janji dia jaga, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tu janji Tuhan. Baik. Antara dua susunan itu ada perbezaan. Quran susunan Ali dimulai dengan surah Fatihah, sesudah itu surah Yusuf. Ini Syiah buat dah ni. Surah Yusuf. Sebab apa? Sebab Ali pun takkan dia nak berkhilaf dengan sahabat-sahabat lain. Ini depa buat, depa susun, lepas tu depa claim. Claim lah no? Claim. Claim kata hak ni hak Ali susun apa semua. Sesudah itu surah Nisa. Sesudah itu surah Maidah. Dan seterusnya. Samalah, cuma beza tang tu. Adapun Quran masa Utsman dimulai dengan surah Al-Fatihah, sesudahnya surah Baqarah, sesudah itu surah Ali Imran, sesudah itu surah Nisa, sesudah itu surah Maidah dan seterusnya. Lagu tu. Perbezaan tentulah dia pibuh Yusuf tentu. Surah Yusuf dulu, Baqarah tak ada. No? Baik. Sejarah ringkas persoalan mazhab ini begini. Begini dia nak cerita ni, dengar je lah, no? Mulanya Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tersusun dalam satu mazhab. Sebagai sekarang ini, sebagaimana gitu. Ayat-ayat Quran suci hanyalah dihafal oleh para sahabat Nabi yang mendengar daripada Nabi, dan ada yang menuliskannya pada pelepah-pelepah tamar, pada tulang-tulang, dan pada tembikar-tembikar putih dan lain-lain. Sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak para sahabat yang berusaha untuk mengumpulkan Quran itu dan menjadikannya satu kitab atau satu kumpulan yang teratur rapi. Okey. Pada mulanya, sahabat, termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman pergi minta pasal Sayyidina Abu Bakar tu kan, jadi khalifah, minta Abu Bakar kata, aku tak boleh nak buat keputusan tu untuk nak susun buat satu mazhab. Sebab Nabi tak pernah buat. Okey. Sehingga Abu Bakar kata, kalau mu suruh pindah Bukit Uhud, aku sanggup daripada aku nak buat apa Nabi tak buat ni. Contoh gitulah. Tapi bila diterangkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, sahabat pakat terang sebab apa kena buat lagu ni, untuk maslahah. Maslahah ammah. Maslahah ni maknanya kita panggil apa? Kepentingan umat Islam ni. Oleh kerana kita sentiasa ada peperangan dan banyak di kalangan yang hafal Quran banyak mati. Jadi sebelum daripada habis mati, orang yang hafal Quran, yang ada dalam daya Quran, apa baiknya kalau kita tulis supaya apa? Supaya dia berpanjangan, dia ambil manfaat oleh umat-umat yang kemudian. Mesyuarat akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun akur. Cumanya pada masa dia tu tak ada kata buat jadi satu buku lagi. Cumanya sudah ada persetujuan. Persetujuan dah ada. Jadi satu buku tu dalam zaman Sayyidina Utsman. Tu panggil resam Utsmani. Tapi daripada tulis zaman Sayyidina Umar tu pun tulis dah.
Cuma tak siap. Kita kata zaman Sayyidina Uthman selesai buat tu. Nah, selesai. Persetujuan para sahabat selesai. Nah, pada pekat permulaan saja Sayyidina Abu Bakar tak sanggup. Nah, kata Nabi tak buat benda lagu ni, maka bila Nabi tak buat, aku tak buat. Nah, kalau mu kata pindah Bukit Uhud, bintang tang lain aku sanggup, lebih sanggup daripada nak buat benda yang Nabi tak buat ni. Akhirnya, dia pun bersetuju. Bila kita memikirkan, semua kita kata sahabat-sahabat Nabi terlibat dalam peperangan. Dan ada yang terbunuh itu yang menghafal Quran pun ramai terbunuh. Jadi cara yang terbaik kita susunkan. Kita lengkapkan, buat satu mazhab. Masa tu tulislah. Tulis baris, tak ada titik pun, tak ada apa semua, tak ada apa lagi masa tu. Itu belakangan dah. Jauh dah. 300 tahun dah. Baru ada. Tak apa 300 tahun, tak apa. Apa dah? Abul Aswad Adu Ali. Tak ingat nama dia. Tengok sejarah Quran. Barulah hak kemudian ni mai bubuh baris, hak kemudian ni mai bubuh titik supaya nak bezakan. Tidak kita kalau tengok tu sin dengan shin sama rupa. To dengan za sama rupa, tapi baca tak serupa. Oleh kerana tu ada perubahan demi perubahan, biasalah. Semua dia akan jadi terlebih baik. Macam orang buat motor yang pertama di dunia. Contoh kita kata motor yang pertama di dunia, rupa dia macam mana? Mesti pelik kan? Kemudian generasi seterusnya ubah suai sikit sampailah motor yang ada pada zaman kita lah. Boleh press naik sampai 300 km sejam. Daripada dulu orang jalan kaki dengan orang naik motor sama derah. Sama laju. Oleh kerana itu apa panggil perubahan. Orang panggil apa dalam bahasa baru ni? Inovasi. Revolusi. Ya. Revolusi inovasi. Macam-macam. Benda C belakang lah. Boleh sebut kat Ipoh sebut tapi tak faham makna tu. Revolusi, posisi tak apa lagi. Macam orang pejuang tani tu, Barisan Revolusi Nasional. Barisan Revolusi Nasional. Revolusi kerajaan pun kerja. Bukan revolusi ke kerajaan. Ada. Diddul hukumah. Pembebasan. Tak ingat duduk dalam ni. Baik. Tapi tak ada apa pun. Mereka pun buat perjanjian demi perjanjian daripada buat KL tu. Malaysia sebagai fasilitator. Tapi iyalah siap mana nak mudah-mudah. Walaupun dalam perjanjian dah habis dah. Mereka habis tahun ni. Habis perjanjian dia untuk pegang tani dengan orang putih bos tu. Siapa nak bagi? Hasil semua daripada gaji atas tu semua ambil bawah. Bawah ni hak banyak. Hasil. Malaysia lagi banyak hasil. Sebab apa? Sebab dia hujung belalai. Lagi banyak. Tapi sudah diterokai. Di petani pun sudah diterokai. Mereka khianat, mereka ambil. Mana bukit emas mereka ambil habis. Marmar terbaik di dunia daripada ambil. Ni di petani banyak. Dan ni mereka cuba duk pelari minyak.
Dia ada tentukan hari ni jangan siapa keluar ke laut. Dia tak bagi. Mana kapal depa nak angkut. Jahat. Pokok hijau. Kerajaan tu. Orang petani tak setuju lah kau nak pergi buat gitu. Tempat kami depa hampa pergi pelari je kan. Maknanya kalau merdekanya negara petani tu kaya. Kaya satu ada, raya pula. Nah, sebab dulu asal negeri petani ni negeri kaya. Petani dia satu kerajaan. Satu kerajaan petani. Ustaz kerajaan Siam ni jaga elok tak petani. Dia cumanya tang sepadan tu kalau ada depa kata petani Kedah, mungkin sepadan yang dibuat oleh British tu. Masuk ni sikit, hak Malaysia masuk ke petani, hak petani masuk ke Malaysia, jadi gitu. Nak kata keseluruhan tak, pasal petani dia ada kerajaan sendiri. Law ni pun Ustaz. Law ni pun. Kena jajah mana nak ada kerajaan. 1785. Semua bawah Siam. Ya. Ustaz kalau dia kerajaan dia sendiri kaya. Kalau dia ada kerajaan dia sendiri tak dijajah lah kaya. Sebab petani memang negara kaya. Kita kena start daripada kerajaan apa dulu, Langkah Sukak. Lepas tu selepas Langkah Sukak dia ada kerajaan bawah tu Sriwijaya. Orang Siam panggil Sivichai. Sejarah. Petani Malaysia. Cumanya kita dulu macam kerajaan adik-beradik tau. Dengan Malaysia ni. Sebab ada kalaulah contoh kata Raja Kelantan tak ada pergi mana-mana, kerajaan petani akan ambil alih. Dia hantar hak petani pergi ambil alih. Boleh tukar pergi mai masa tu. Dan di antara anak raja petani hak menikah dengan Raja Johor, Raja Kuning bah. Raja Kuning. Jadi hubungan tu terlalu rapat. Kita nak claim kata petani hak Kedah, bukan. Kedah dia ada satu kerajaan Kedah tua. Petani lah. Kedah tua kita rasa duk ko sebelah Semeling kono. Dia pusat kerajaan dia duk kono. Mabuk buat situ kan tempat Lembah Bujang dekat tu, kat Semeling tu. Tempat kawasan kota-kota lama tu yang di Dah. No. Dia sebab pembahagian provinsi tu yang dibuat oleh orang putih tu, orang duk faham lagu tu. Dia satu kerajaan. Kerajaan petani ni asal sampai segenting Keroh. Cumpon tu Tanjung Cupak. Bahkan masa Siam masuk ambil tu, Siam ni dia tak ada negeri. Dia duduk di tanah besar Cina. Dan mereka perang sama-sama mereka. Dia ada Siam besar, Siam kecil. Hak kalah ni lari turun pun dia tak mana dia masuk, dia jajah orang. Tak masuk sambil-sambil pi bergerak. Sebab masa dia masuk tu di Ayutthaya tu dah ada masjid 230 masjid depa bakar. Atas pada Bangkok tu. Orang Islam penuh dah situ, orang Melayu. Kalau nak kira depa tak ada apa, depa pendatang. Dia macam tu nak bau nak abang. Dia macam Israel, sebab tu dia anak angkat Israel, anak emas. Dan Thailand ramai orang Thailand dah kerja di Israel.
Ha? Raja Siam. Timur ikut mana? Nak jadi raja Puak-puak depa lah. Lepas angkat sama dia. Depa pun masa main tu depa ada keturunan dah. Nah, cumanya itulah macam karuk-karuk tu banyaklah cerita kata asal keturunan Melayu lah, Raja Siam ni apa semua, macam-macam lah cerita tu. Nah, tapi kita tak akui lah. No. Tak ada akui lagi. Tu kena baca tu. Kena ambil buku sejarah apa dia? Pengantar sejarah Patani. Lepas tu boleh kita nampak dia punya keakraban kita ni antara dulu tu tanah Melayu Malaysia, tanah Melayu lah. Macam Patani ni dia cumanya ada masuk antara satu sama lain tu sebab pembahagian sepadan tu. Kadang hak ni boleh kat Thailand, hak ni boleh kat Malaysia. Nah, mana hak tani boleh kat Thailand sikit, apa boleh kat Malaysia sikit. Ada pula hak Malaysia jadi masuk ke sebelah Thailand sikit. Ada sebab depa buat sepadan banyak ada ikut sungai. Macam sebelah Kelantan depa ikut sungai. Sungai sebagai sepadan. Tak ada sungai, ada tu memasuk. Sebenarnya bukan sungai itu sepadan. Orang putih lah. Tapi Patani pun, mereka duk juang pun, mereka tak tuntut sampai sana. Mereka tuntut hanya 5 buah negeri sahaja. Patani, Jala, Naratiwat, Satun, 5 daerah dalam Songkhla. Masuk dalam tuntutan. Duk juang sekarang. Kerana kira asal usul tu sebab tu dulu ada satu fikiran yang menyatakan bahawasanya alangkah eloknya kalau nak majukan Thailand, tebuk je buat turusan di Segetingkera. Sebab di Segetingkera tu kecil lah, 8 km saja. Kecil. Jadi mereka setuju. Dulu mereka gali dah separuh. Tiba-tiba ada fikrah baru. Kalau kita potong tani, jadi maju. Orang tani naik serang, mereka pakai potong buat sepadan mereka. Macam mana? Timbul ketakutan tu, batal. Dan Raja Petani dulu, sebelum Islam tu, macam-macam lah nama kan. Pasal mereka pun macam agama Hindu lah, agama Brahma. Dan dekat rumah saya tu pun, tempat Kota Lama tu, arkeologi sama dengan sini. Macam Lembah Bujang tu lah. Dia ada macam candi-candi apa semua ada semua. Brahma. Jadi sebelum pada Islam, selepas pada masuk Islam tu, nama pertama tak silap saya Sultan Muzaffar Tani. Muzaffar Shah. Apa dia ada bawa tu? Baik. Okey, tak apa, selesai tu dulu. Biarlah. Mulanya Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tersusun dalam satu masa sebagaimana sekarang. Ayat-ayat Quran suci hanyalah dihafal oleh para sahabat Nabi dan yang mendengar daripada Nabi, dan ada yang menuliskan pada pelepah-pelepah tamat, tulang-tulang, tembikar-tembikar putih yang lain-lainnya. Sesudah wafat Nabi, maka banyak para sahabat yang berusaha untuk mengumpul Quran dan menjadikannya satu kitab. Satu kumpulan yang teratur rapi. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang berusaha ke jurusan itu ialah khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Setelah mula-mula dia tak mahu kan, maka dia berusaha. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya.
kumpulan Saidina Abu Bakar tidak sempat dikeluarkan. Nampak? Tulis dah tapi tak sempat dikeluarkan ke tengah-tengah masyarakat kerana masa khalifah beliau, pada masa khalifah beliau terlalu pendek dan beliau sibuk pula memerangi kaum murtad masa tu. Jadi Nabi tak ada, dia timbul murtad ramai. Hak jadi murtad. Mungkin kerana kan pada masa tu puak-puak munafik pun ramai. Ramai hak bekas pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul tu. Mungkin jadi murtad dengan sebab macam-macam sebab lah. Jadi ramai murtad pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Dia ada dua peristiwa yang besar dalam zaman Sayyidina Abu Bakar. Dia memerangi kaum murtad dan juga orang yang tak mau bayar zakat. Pada masa tu. Jadi sibuk duk perang dengan orang murtad ni. Kumpulan Sayyidina Abu Bakar itu jatuh ke tangan Sayyidina Umar. Kumpulan hak Sayyidina Abu Bakar tadi, hak tulis kumpul dah tu. Bila Sayyidina Umar memerintah, Sayyidina Umar ambil. Untuk sambung lah. Jatuh pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua. Sayyidina Umar bin Khattab tak sempat pula mengeluarkan hasil kumpulan ke tengah-tengah masyarakat juga. Ada. Tapi tak itu lagi, tak sempurna lagi. Kerana beliau sibuk pula mengembangkan dan meluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Masa Sayyidina Umar ni panggil masa gemilang. Sebab Sayyidina Umar ni dia pembukaan demi pembukaan. Peluasan penyebaran agama. Dia tak takut siapa. Dia tak takut siapa. Orang nak pergi jumpa presiden negara lain pergi jumpa Sayyidina Umar. Lepas bawa pergi. Tengok, mana? Presiden duduk mana? Tunjuk-tunjuk duduk tidur atas pelepah tamar. Bangun tu. Orat-orat pelepah atas belakang. Sedangkan mereka tu tidur atas tilampuk. Dah. Mai tengok Allah Khalifah Tara ni duduk. Pelepah tamar ya. Kita ni 14 kaki, 14 inci tilam. Hebat tak hebat tilam tu letak ayat segelas lompat tak terbalik tu. Mahal. Tilam mahal. Macam mokok lah. Ada no. Dah lemek ya. Lemek ya bu. Dah lito ya. Okey. Sayyidina Umar bin Khattab tak sempat tak dan juga. Pada ketika itu belum terasa perlunya Quran itu dikumpulkan dalam sebuah buku. Dapat tak ikat, tak jahit sekali lagi. Cumanya mari letak sekali. Kerana hampir sekalian sahabat itu menghafal di luar kepala. Sebagai penulis, apalagi penulis-penulis ayat Quran suci itu banyak pula. Masih banyak kan? Kemudian setelah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, maka kumpulan itu jatuh. Kumpulan ni mana Quran jadi kumpul tu lah. Bukan kumpulan pengganah, bukan. Kumpulan maknanya kumpulan. Quran jadi kumpul tu. Duk faham kot lain. Ingat satu kumpulan tu. Ada. Satu jamaah tu. Ini kumpulan ni mana Quran yang sudah dikumpul ni jatuh kepada khalifah yang ketiga iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan mempunyai kesempatan yang baik untuk meninjau kembali persoalan ini sebab Sayyidina Uthman ni dia hidup dia dengan Quran. Orang kuat baca Quran. Sayyidina Uthman. Dia menega. Dia tajir. Kaya lah dia. Tapi Nabi tak ada larang pun. Kaya-kaya lah pasal dia guna semua tu untuk agama Allah.
Nah, tu ada masa inflasi, masa Madinah tu tak ada barang semua. Macam tak ada apa. Kewangan hak Madinah tumbang masa tu. Jadi Sayyidina Osman dengan apa dah? Seorang lagi hak kaya tu, Abdurrahman bin Auf. Jadi umat Islam pada masa tu duk makan harta depa. Berapa bulan? Ramai pula tu. Nak boleh bangkit balik tu. Tu hebat. Sebab tu Nabi dia bukan dia larang orang jadi kaya, tapi kaya biar kena dengan aturan Islam. Dengan cara Islam. Ni kaya kita kaya seorang, untuk kita seorang. Nah. Masjid kampung dia ada lagu tu, tak ada kapet situ. Kaya pun. Nah. Tajam pun nasi sendiri. Makan tak habis dah. Puluh-puluh juta tapi tak ada tempias. Tempias nak kata nak kena basah orang sebelah. Sebelah tak ada. Jangan ke orang masjid pun tak kena. Baik. Bila Sayyidina Osman mempunyai kesempatan yang baik untuk meninjau kembali persoalan ini, beliau meninjau kumpulan ayat-ayat dari Sayyidina Abu Bakar tadi dan mensesuaikannya dengan kumpulan-kumpulan sahabat yang lain. Mari tengok. Sebab ramai sahabat hak tulis-tulis duk kumpul juga kan. Dengan sangat teliti. Akhirnya sesudah teliti begitu rupa, maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu khalifah yang ketiga menyiarkan kepada masyarakat Islam naskah Quran sebagai yang kita punyai sekarang di Indonesia. Ada apa lah pasal kita ni orang mengarang Indonesia, kita habaq di Malaysia. Gitu. Naskah ini dinamakan Mushaf Utsman bin Affan ataupun Resam Utsmani. Dikhawatirkan akan kacau kemudian hari, maka Sayyidina Utsman bin Affan memerintah agar sekalian naskah-naskah yang ada di tangan orang dibakar sama sekali. Takut hak ni lagu lain, hak ni lagu lain. Jadi bunuh hak satu tu lah. Hak dia satu tu. Dibukukan. Yang tinggal hanya satu, iaitu Mushaf Utsman. Maka seluruh sahabat Nabi telah ijma', yakni sepakat ketika itu. Iaitu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Mushaf Utsman ialah sebagai Quran suci yang ada di Malaysia sekarang. Akan tetapi sebahagian orang Syiah kerana bencikan kepada Sayyidina Utsman tidak mahu memakai Mushaf Utsman dan mereka hanya memakai mushaf kumpulan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Depa ambil hak tu. Ambil kan ada sahabat duk kumpul-kumpul tu. Depa ambil hak tu. Ambil Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali sendiri pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan telah memakai mushaf kumpulan Utsman bin Affan itu. Dan akhirnya dunia Islam telah ijma' sepakat menghukum kafir siapa saja yang tidak mahu mengakui ayat-ayat atau sebahagian ayat yang ada di dalam mushaf Utsman itu. Sepakat. Dalam menilai mazhab Ali yang dipakai oleh orang-orang Syiah, Ibnu Nadim berkata dalam kitab Al-Fihrasat begini, bahwasanya mazhab ini pada mulanya ada di tangan keluarga Ja'far. Kemudian saya lihat sendiri di tangan Abu Ya'la Al-Husni. Mushaf yang ditulis oleh Ali yang telah hilang beberapa lembar kertas. Mushaf ini dipusakakan oleh keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib. Demikian tersebut di dalam kitab Tarikh Al-Quran karangan Ibrahim
Al-Abyari halaman 69. Harus digariskan bawahi perkataan yang telah hilang beberapa lembar kertas. Tu kena kita garis nak bagi nampak. Sebab apa? Kumpul Sayyidina Ali tu banyak dah hilang kan? Ada hilang kertas tu. Kerana hal ini membuktikan bahawa mazhab kaum Syiah yang dikatakan mazhab Ali itu adalah mazhab yang kurang dari yang sebenar. Hal ini dapat dilihat pada Talkhisul Bayan fi Majazil Quran, karangan Syarif Redha, cetakan dari Ihya'il Kutubi Al-Arabiyyah Kahirah pada tahun 1955 Masihi. Syarif Redha hanya menghuraikan Quran sampai pada surah Insyirah, Alam Nashrah itulah, atau surah Alam Nashrah. Jadi 20 surah 20 surah sesudah mana selepas pada Nashrah tu ke bawah lah. Alam Nashrah tidak ada lagi. Tak ada lagi, maknanya dia tak ada buat. Maknanya sampai Alam Nashrah, lepas tu 20 surah selepas pada tu, kemudian sesudah Alam Nashrah tidak ada lagi. Habis takat tu je. Syarif Redha adalah seorang ulama Syiah yang terkenal yang mengarang juga kitab Haqaiqul Ta'wil fi Mutasyabihatit Tanzil. Penyusunan kitab Nahjul Balaghah dan lain-lain, lahir di Baghdad pada tahun 359 Hijrah, meninggal tahun 406 Hijrah. Jadi dapat ditegaskan bahawa kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai mazhab Uthman bin Affan, sedang kebahagian kaum Syiah memakai mazhab Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inilah perbezaan yang prinsipal, yang sangat ketara. Wallahu alam. Dah sampai waktu makan. Tahlil. Okey, baik. Setakat tu dulu untuk hari ni. Pasal hari ni kita ada jamuan. Jamuan, sebelum jamuan tu kita tahlil dulu. Kita tahlil dulu. Anak arwah WhatsApp saya yang Ustaz. Terima kasih. Lepas tu salam pada semua dan juga Ustaz. Ni ada orang komen ni, Patani kerajaan Malaysia dulu Ustaz. Kena baca dulu. Baca sejarah dulu. Baca sejarah dulu. Baca sejarah apa dia banyak. Pengantar sejarah Patani apa semua. Kena baca. Memang kita jumpa orang Kedah kata petani dulu Kedah punya. Mereka kata. Padahal petani ada kerajaan asing. Raja-raja petani. Dan yang mendapat gelaran Darussalam 3 buah negara sahaja. Patani, Aceh dan Brunei. Jika Quran start dengan surah lain yang cetak tak betul lah. Takut kena cetakan tu, cetakan hak Syiah. Baik, setakat ni dulu lah untuk live kita pagi ni. Saat lagi kita makan, nak tunjuk pun takut beliau pula.
takat ni dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilm wa asin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.